الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Alhamdulillah, malam ni kita ganti pengajian semalam kitab Al-Waraqat. Mudah-mudahan kita dapat khatamkan kitab ini sebab kita dah mula baca dan ramai yang dah membeli kitab ini. Jadi kita cari-carilah masa untuk kita cuba habiskan kitab ni sampai ke khatam insya-Allah. Muka surat 13. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-nafa'a bi'ulumihi fid darain amin. Wa usulul fiqh ay alladhi wudi'a fihi hadhihi al-waraqat طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به. Usul fiqh adalah jalan-jalan untuk mencapai hukum fiqh dengan cara yang ijmal, secara kasar dan tidak terperinci. Dan inilah tujuan pengarang menulis di lembaran kertas-kertas ini. Tujuan dia tulis kitab Al-Waraqat. Seperti kebiasaan dalil yang berbentuk arahan. Arab panggil al-amru. Biasanya dalil arahan itu membawa makna wajib. Al-amru lil wujub. Itu biasanya. Arahan maknanya wajib. Dan dalil yang berbentuk larangan biasanya membawa makna haram. An-nahyu lit-tahrim. Perbuatan Nabi menjadi hujah. Ijma', qiyas dan istishab semua ni menjadi hujah. Dan beberapa dalil yang lain yang akan dibincangkan nanti bersama perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Jadi usul fiqh ini dalilnya umum. Kalau fiqh dalilnya khusus, spesifik. Dalil usul fiqh ni arahan membawa makna wajib, larangan membawa makna haram. Arahan yang datang selepas larangan membawa makna harus. Itu je. Ada fiqh, setiap tajuk diperkukuhkan dengan dalil-dalil yang tersendiri. Bi khilafi turuqihi ala sabil at-tafsil. Nahwu fa aqimus salah wa la taqrabuz zak wa la taqrabuz zina. Wa salatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. كما أخرجه الشيخان والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها وقياس الأرز على البر
fi imtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin kama rawahu Muslim. Wastishabi at-taharah liman syakka fi baqa'iha falaysat min usulil fiqh wa in dhukira ba'daha fi kutubihi tamthilan. Ini beza usul fiqh dengan fiqh. Berbeza dengan jalan-jalan untuk mencapai hukum-hukum fiqh secara terperinci atau tafsili. Dalil fiqh terperinci, dalil usul fiqh ni dia cara umum, cara kasar. Dalil fiqh maka ia tidak termasuk dalam ilmu usul fiqh sekalipun sebahagiannya disebutkan di dalam kitab usul fiqh sebagai contoh sahaja bagi menjelaskan masalah usul fiqh yang dibincangkan. Seperti firman Allah yang bermaksud dirikan solat dan jangan dekati zina. Yang ni orang panggil dalil fiqh. Solat Nabi SAW di dalam Kaabah harus boleh sembahyang dalam Kaabah. Yang penting menghadap dinding Kaabah. Nabi dalam peristiwa Fathu Mekah, Nabi dengan Sayyidina Bilal masuk dalam Kaabah, sembahyang dalam Kaabah, menghadaplah mana-mana dinding Kaabah. Sah salat. Dalam Kaabah ada 3 tiang dan Sayyidina Bilal dia yang tahu di mana tempat Nabi menunaikan solat di dalam Kaabah. Solat Nabi SAW di dalam Kaabah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ijma' ulama ni pada zaman Sayyidina Umar. Ijma' ulama bahawa cucu perempuan dari anak lelaki, bintul ibni, cucu perempuan dari anak lelaki akan mendapat 1/6 dari harta pusaka bersama seorang anak perempuan mayat yang mendapat 1/2. Kalau mayat ada seorang anak perempuan, maka cucu perempuan dapat pusaka walaupun mayat ada anak, iaitu seorang anak perempuan tunggal mayat. Kalau mayat ada ramai anak perempuan, cucu perempuan tak dapat pusaka. Kalau mayat ada anak lelaki, cucu perempuan tak dapat pusaka. Tapi kalau mayat ada anak kandung, iaitu seorang anak perempuan, mayat ada seorang je anak perempuan, cucu mayat boleh dapat 1/6. Yang kita sebut takmilatan lisulusain, 1/2 untuk anak perempuan kandung mayat yang tunggal itu, 1/6 diberi kepada cucu perempuan mayat dari anak lelaki mayat. 1/6 digabungkan dengan 1/2, maka jumlahnya 2/3. Untuk menyempurnakan peruntukan 2/3. 1/2 tambah 1/6. 1/2 untuk anak kandung mayat yang tunggal itu, anak perempuan mayat tunggal. 1/6 untuk cucu-cucu perempuan mayat dari anak lelaki, bintul ibni atau banatul ibni. Masalah ini masalah fiqh yang disepakati dibincangkan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika tidak ada anak lelaki, kalau ada anak lelaki, cucu tak dapatlah. Anak lelaki menghalang cucu. Anak perempuan dia tak boleh halang cucu. Kalau dia seorang, dia tak boleh halang. Kalau dia ramai, anak-anak perempuan mayat ramai, baru mereka boleh halang cucu. Ketika tidak ada lelaki, anak lelaki yang mengasabahkan anak perempuan mayat itu, dikiaskan, ini pun fiqh, dikiaskan beras kepada gandum. Di sudut haram menukar sebahagian beras dengan sebahagian yang lain. Beras pulut ke, beras apa ke, beras sama beras tak boleh tukar, nanti takut jadi riba. Beras basmati ke, beras siam ke, beras wangi ke, beras biasa ke, beras dengan beras tak boleh tukar, takut jadi riba. Dikiaskan dengan masalah yang Nabi cakap, ialah masalah gandum. Nabi cakap gandum, ulama kita kiaskan beras, sebab gandum itu makanan, beras juga makanan. Sekarang kita muka surat 13 masuk ke muka surat 14. Dikias beras kepada gandum
Di sudut haram menukar sebahagian beras dengan sebahagian yang lain. Kalau nak tukar juga, melainkan dengan berat yang sama. Kalau nak tukar juga, kena timbang dulu, sama-sama berat, baru boleh tukar. Kalau ada tafadul, lebih kurang, tak boleh. Kena sama-sama banyak, sama berat. Baru boleh buat swab beras biasa dengan beras yang beras basmati. Beras pendek dengan beras panjang. Jangan tukar, nanti jadi riba. Nabi cakap juga garam. Maknanya penyedap makanan pun tak boleh tukar. Garam dengan garam. Kurma dengan kurma. Tu buah-buahan pun tak boleh tukar. Takut jadi riba. Kalau tukar satu jenis, mestilah sama berat. Sama berat. Melainkan dengan berat yang sama dan tangan ke tangan, yakni tidak bertangguh. Berat dia sama, lepas tu by hand lah, tangan ke tangan. Ini sebab dia boleh jadi riba. Dan hukum al-istishab, taharah, masih kekal wuduk pada masalah orang yang berwuduk dan meragui adakah wuduknya masih kekal atau telah batal. Ini dipanggil istishab. Bila dia berwuduk, kemudian dia ragu-ragu sudah batal atau belum batal, maka dihukumkan belum batal. Dipanggil istishabul asli. Dikekalkan hukum asal, iaitu dia masih ada wuduk. Semua ni masalah fiqh. Dia bukan masalah usul fiqh. Dia nak abang itulah. Okey, yang kata usul fiqh ni, dalilnya secara ijmali, dalilnya secara kasar, tidak terperinci, itu usul fiqh. Kemudian kita belajar cara nak memahami dalil. Itu dipanggil wa kaifiyatul istidlali biha, sambungan, ay bi turuqil fiqhi min haitsu tafsilha 'inda ta'arudiha likauniha dhanniyah min taqdimil khas 'ala al-'am wal muqayyad 'ala al-mutlaq wa ghairi dhalik. Ilmu usul fiqh juga membincangkan tentang cara mencari dalil dengan jalan-jalan fiqh secara terperinci, tafsili. Apabila berlaku pertembungan, ta'arud, bila berlaku pertembungan antara dalil-dalil, kerana ia bersifat zanniyah. Dalil-dalil ni dia bersifat ijtihad. Bila berlaku pertentangan, maka macam mana kita nak selesaikan? Contohnya ada hadis innamal ma'u minal ma'. Hanya saja wajib air yang pertama ni mandi wajib. Hanya innamal ma'u, hanya saja air, yakni mandi wajib, minal ma' disebabkan air, keluar mani. Nabi kata innama, hanya dengan keluar air mani barulah wajib air, iaitu mandi wajib. Kalau tak keluar mani, tak wajib mandi. Kalau keluar, baru wajib. Kemudian ada pula hadis, idzal taqal khitanan, apabila bertemu dua khitan, yakni bersetubuh, wajabal ghuslu, wajib mandi, anzala am lam yunzil, sama ada inzal atau tidak inzal. Jadi di sini berlaku iskal, berlaku pertembungan hadis pertama, kalau keluar mani baru wajib mandi. Kalau tak keluar mani, tak wajib mandi. Hanya sahaja wajib mandi bila inzal mani. Hadis ni pula kata, anzala am lam yunzil, wajib mandi. Sama ada inzal atau tak inzal. Maka kadang-kadang perlu tengok tarikh. Hadis ni bila Nabi cakap, hadis ni bila Nabi cakap. Maka kita ambil yang akhir. Al-mutaakhir yansakhul mutaqaddim. Yang lewat memansuhkan yang awal. Jadi kena tengok statement Nabi itu. Kalau kita tahu tarikh, kita tahu tahun bila Nabi cakap, ada catatan dalam sirahnya, maka yang lewat memansuhkan yang awal. Maknanya di awal Islam, bersetubuh tidak wajib mandi. Hanya wajib mandi bila inzal. Tak inzal, tak wajib mandi. Kemudian perkara itu dimansuhkan oleh Nabi apabila berlaku persetubuhan. Sama ada inzal atau tidak inzal, wajib mandi. Jadi ini pun nak kena belajar juga, nak tahu sejarah, nak tahu tarikh. Begitulah.
Seperti didahulukan, ada cara dia lah. Kaifiyatul istidlal ni ada cara dia. Apabila berlaku pertembungan. Seperti didahulukan dalil yang khas ke atas dalil yang umum. Ada dalil khas, ada dalil umum. Kita guna hak khas. Didahulukan dalil yang muqayyad ke atas dalil yang mutlak. Orang panggil hamlul muqayyad alal mutlak. Nanti kita akan belajar. Istilah dia hamlul muqayyad alal mutlak. Dalil mutlak ditanggungkan muqayyadnya. Sebab ada ayat, kesalahan ini Allah wajibkan merdekakan hamba. Full stop. Fatahriru raqabah. Maka merdeka hamba. Salah macam ni, kena merdeka hamba. Dalam ayat yang lain, fatahriru raqabatim mu'minah. Merdekakan hamba yang beriman. Itu takyid bisifah. Allah kaitkan dengan sifat. Bukan sebarang hamba, hamba yang beriman. Jadi, dalam kesalahan membunuh, kalau nak merdeka hamba, mesti hamba yang beriman. Dalam kesalahan langgar sumpah, Allah kata merdekakan hamba. Adakah mana-mana hamba pun boleh? Mutlak. Mutlak ni mana-mana. Anyone. Mana-mana seorang, mana-mana hamba. Hamba kecil ke, hamba besar ke, hamba Islam ke, hamba kafir ke. Tak kisah. Mutlak. Mutlak ni tak kisah. Tapi ayat tu kata hamba yang beriman. Maka dalam kaedah mazhab Syafi'i, kesalahan yang berlainan tapi kedua-duanya salah, maka ada dalam mazhab Syafi'i ialah bila disebut merdekakan hamba, kita ambil anu juga hamba yang beriman. Seperti mana bunuh kena merdeka hamba yang beriman, maka begitulah juga kalau seseorang menzihar isterinya, merdekakan hamba dalam kurungan yang beriman juga. Itu orang panggil hamlul mutlaq alal muqayyad. Ditanggungkan dalil mutlak dengan dalil muqayyad. Baik. Contohnya lagi dalam bab wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh ayat semayang ni. Wa aydiyakum, mula basuh muka. Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Okay, tak apalah bab tu. Wa aydiyakum, dia jelaskan ilal marafiq. Basuh tangan kamu hingga ke siku ataupun bersama siku. Wa aydiyakum ila situ bermakna ma'a. Wa aydiyakum ilal marafiq, makna basuh tangan ma'al marafiq, beserta siku. Kalau ila tu, ila asalnya ila ni siku tak masuk. Basuh tangan ke siku, siku tak masuk. Tapi ulama kata wa aydiyakum ila situ bermakna ma'a. Wa aydiyakum ma'al marafiq, basuh tangan beserta siku, bersama siku. Siku sekali. Tak apalah wuduk very clear, jelas. Adapun tayamum, Allah Ta'ala kata, faghsilu wujuhakum, famsahu biwujuhikum, ambil debu, sapu muka kamu, wa aydikum minhu, dan sapu tangan, wa aydikum minhu, sapu tangan sebahagian daripada debu. Tangan ni sebenarnya dia daripada ujung jari sampai ke ketiak. Jadi kita nak tayamum, kita nak sapu debu ke tangan ni, tangan ke mana? Tangan sampai pergelangan tangan ke? Tangan sampai siku ke? Tangan sampai ketiak? Allah tak jelaskan. Mana ayat tu mutlak. Sapu tangan. Ambil debu, sapu muka. Ambil debu sekali lagi, sapu tangan. Tangan ke mana? Maka dalam mazhab Syafi'i, seperti mana ayat wudu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, begitulah sapu debu dari tangan ke siku. Nanti kita akan belajar. Ini semua orang panggil duduk dalam maudhu', duduk dalam tajuk usul fiqh. Dalilnya ijmal, bukan dalilnya tafsil. Kemudian cara kita nak memahami dalil. Kalau wuduk tu jelas lah, basuh tangan hingga siku. Maka di sinilah berlakunya khilaf ulama. Tayamum, sapu debu tangan ke pergelangan tangan sahajakah, atau macam wuduk juga, sapu debu tangan sampai ke siku. Wa ghairi dhalik, dan selain demikian itu ada banyak lagi lah tajuk-tajuk lain. Wa kaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid.
Yang ni perenggan ni dia nak beritahu mustadil. Kita kan ada dalil, ada madlul, ada mustadil. Dalil, petunjuknya madlul, kemudian mustadil, orang yang duk main dalil-dalil ni mujtahid lah. Gitu. Barulah last sekali baru kita dapat hukum syarak. Setelah ada mustadil, ada dalil, ada kaifiyatul istidlal, barulah akan dapat dicapai hukum di sebalik dalil, mustadil, istidlal ini. Di sini perenggan ni dia nak beritahu tentang mustadil. Ada tajuk sifatul mufti, sifatul mujtahid di dalam kitab-kitab usul fiqh. Tajuk cara mengambil dalil al-istidlal, bahasa Arab panggil al-istidlal. Seterusnya mengheret kita kepada perbincangan tentang sifat orang yang layak berhujah dengan dalil-dalil, iaitu al-mujtahid. Siapa mujtahid? Apa sifat-sifatnya? Apa keahlian, kelayakannya untuk dipanggil mujtahid? Fahadhihi thalathah hiyal fannu al-musamma bi usulil fiqhi litawaqqufil fiqhi alaih. Maka inilah 3 perkara penting. Dalil, cara beristidlal, dan mujtahid ataupun mustadil, yang membentuk ilmu usul fiqh kerana terhenti fiqh atasnya. Nak dapat hukum fiqh mestilah melalui proses usul fiqh. Kemudian abwabu usulil fiqh. Dalam usul fiqh ni apa tajuk-tajuk besar yang akan dibincangkan? Bab-bab usul fiqh. Ini dia bagi tahu cara rambang dulu, nanti dia akan sebut satu-satu. Wa abwabu usulil fiqh aqsamul kalam wal amru wal nahyu wal amu wal khas, wa yuzkaru fihi al mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan wal zahir, wa fi ba'd an nusakh wal muawwal wa sayati, wal af'al wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hazr wal ibahah wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti. Yang mustadil tadi tu. Wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Ini tajuk-tajuk besar yang akan dilalui dalam semua kitab usul fiqh. Tajuk-tajuk ni akan ada, iaitu bab usul fiqh. Apa bab-bab dia? Apa tajuk-tajuk dia? Bahagian-bahagian kalam. Kita kena faham kalam. Kalam ni ada kalam hakiki, ada majazi, ada kalam suruh tapi bermakna amaran, macam kita suruh anak kita naik lagi. Adakah suruh tu suruh buat ke? Suruh tu tahdid. Jadi memahami kalam, termasuklah kita memahami kalam Nabi, memahami kalamullah. Ada petunjuk-petunjuk untuk kita dapat faham. Ayat majazi, ayat hakiki, ayat tashbih, ayat isti'arah. Ini bergantung kepada ilmu balaghah. Sebab Quran dan hadis itu datang dalam bahasa Arab. Memahami kalam Arab. Apa maksud di sebalik kalam itu? Baik. Kemudian ada tajuk suruhan dan larangan. Suruhan membawa makna wajib, larangan membawa makna haram. Kemudian ada makna-makna lain lagi. Ada larangan makruh, ada suruhan harus, suruhan sunat. Ada tajuk am dan al-khas. Ada tajuk al-mutlaq. Al-am ni dia kena semua orang lah. Perintah Allah ni kena pada semua. Kalau khas ni kepada orang tertentu. Mutlaq ni dia boleh mana-mana saja. Contoh, merdekakan hamba. Tak kira hamba mana pun tak apa. Itu panggil mutlaq. Kalau muqayyad, hamba yang beriman, hamba yang sihat sejahtera daripada cacat. Itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Dia ada banyak quyud dia, ada banyak syarat-syaratnya. Merdekakan hamba. Yang pertama yang beriman, yang kedua tak pekak, tak tuli, tak cacat, tak tempang, sama sejahtera. Yang begini. Kathratul quyud tadullu ala qillati ma sadaq. Bila dibanyakkan syarat-syarat, maka disempitkan, bukan sebarangan hamba. Kalau mutlak,
Mana-mana pun tak apa. Seorang hamba pilih hak mana-mana pun. Itu mutlak. Muqayyad diperketatkan. Kriteria hamba yang nak dibebaskan itu untuk memenuhi penebusan dosa kafaratul qatl, nak tebus dosa bunuh, bukan sebarangan hamba yang ditakyidkan. Kalau am tu semua sekali. Aqimus solah, dirikan solat, semua mukallaf kena sembahyang. Yang kaya, yang itu semua am, yang kaya, yang miskin am. Mutlak ni bukan am. Beza mutlak dengan am. Mutlak ni dia merdeka hamba seorang je. Carilah hamba mana pun. Hamba lelaki boleh, hamba perempuan boleh, hamba Islam, hamba kafir. Mutlak. Bukan kena merdeka semua hamba. Merdeka seorang. Kau pilihlah. Suka hatilah kamu nak pilih yang mana-mana. Anyone lah. Mutlak ni anyone. Kalau am ni dia merata kena semua. Semua wajib semaya. Itu am. Itu beza mutlak dengan am pun nanti kita akan tekankan lah. Apa beza mutlak, apa beza am. Mutlak mana-mana satu. Yang mana dia tak ada syarat lah. Tak ada syarat. Itu mutlak. Kalau muqayyad ni, dia syarat dia ketat. Syarat dia diperketatkan. Baik. Semua tajuk ni kita akan lalui. Jadi saya baca dululah. Mujmal. Mujmal ni ayat yang tak jelas. Kemudian ada mubayyan. Ayat yang ditabiyinkan. Yang diterangkan. Yang menerangkan mujmal itu. Contoh dirikan solat. Nak solat macam mana? Maka Nabi dalam hadis, Nabi memubayyankan. Nabi menerangkan. Sembahyang subuh macam ni, sembahyang zuhur macam ni, gitu. Ada az-zahir, ada al-muawwal, ada ayat yang perlu ditakwil, kan? Lepas tu ada tajuk perbuatan-perbuatan Nabi. Adakah perbuatan Nabi itu menunjukkan wajib atau sunat? Ada perbuatan Nabi yang wajib kita ikuti, ada perbuatan Nabi kita tak boleh ikut. Nabi kahwin 11 orang, perbuatan Nabi. Menikah 11 orang, kita tak boleh ikut yang tu. Yang tu khususiat. Ada perbuatan Nabi berbentuk khususiat. Boleh kat Nabi je kahwin 11 orang. Jangan duk kira sunnah nak kahwin 11. Tak boleh. Ada perbuatan Nabi yang kita disuruh ikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh teladan untuk kamu ikuti. Bukan semua. Bukan semua perbuatan Nabi kita ikut. Dia ada pecahan-pecahannya. Baik. Ada nasikh mansukh, dalil yang memansuhkan, dalil yang telah dimansuhkan, ijma', akhbar ni hadis-hadis Nabi lah. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, al-qiyas, tegahan dan keharusan, susunan dalil mengikut tertib. Bila banyak dalil ni, dalil mana yang paling utama, sifat mufti dan orang yang meminta fatwa, dan hukum-hukum mujtahidin. Aqsamul kalam, bahagian-bahagian al-kalam. Kita bagi laju sikit lah tuan-tuan. Kita nak bagi khatam. Kalau masing-masing sibuk, saya pun dah sibuk. Jadi, kita baca bagi laju sikit. Mudah-mudahan kita boleh khatam kitab ni insya-Allah. Fa'amma aqsamul kalami fa'aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman. Nahwu Zaidun qa'imun. Ni dia bawa dalam bentuk ilmu nahwu. Au ismun wa fi'lun nahwu qama Zaidun. Au fi'lun wa harf nahwu ma qama. Athbatahu ba'duhum wa lam yu'adda ad-dhamira fi qama ar-raji' ila Zaid mathalan li'adami zuhurihi wal jumhur ala 'addihi kalimah. أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. يا زيد بمعنى أدعو زيدا أو أنادي زيدا. Adapun bahagian-bahagian kalam yang ni tak ada hukum-hukum fiqh apa sangat. Dia cuma nak bagi tahu dalam bentuk tata bahasa Arab. Adapun bahagian-bahagian kalam, sekurang-kurang perkataan untuk membentuk al-kalam mestilah dua isim. Aqallul kalam min ismain. Dua isim baru boleh jadi kalam. Sebab kalam tu
Al-kalamu huwal lafzul murakkab. Kalau satu perkataan tak di kalam, dia mesti murakkab, mesti tersusun. Satu perkataan tak edi. Kita tengok orang, kita tanya mana? Mana tu bukan kalam. Hang nak pi mana? Hang nak pi mana? Baru jadi satu ayat. Kalam ni satu ayat. Ayat. Al-kalamu huwal lafz mufidu murakkabul mufidu bil wad'. Sekurang-kurang perkataan untuk membentuk al-kalam mestilah dua isim seperti Zaid itu berdiri, Zaidun qa'imun. Atau dua juga isim campur dengan fi'il seperti Zaid telah berdiri. Atau fi'il dan huruf seperti ayat dia tidak berdiri. Dia tu kembali pada Zaid. Sebagian ulama nahwu berpandangan begitu dan mereka mengira dhamir pada perkataan qama itu kembali kepada Zaid sebagai contoh. Dia tu mana dia Zaid lah. Dia tidak maqama. Dia tak berdiri. Kerana ia tidak jelas. Namun jumhur ulama nahwu mengira dhamir yang tersembunyi dalam kalimah qama sebagai satu kalimah. Tak apalah ni khilaf lah. Nak kira kalam ke tak kira kalam. Ayat maqama itu ulama berbeza pendapat. Atau kalam terbentuk dari isim dan huruf. Seperti ayat seruan, ya Zaidu. Ya harfu nida, huruf. Ya tu huruf. Zaid tu munada. Mufrad. Mabni ala dhamm. Kena tahu nahwu jugalah baru kita faham tajuk ni. Ya tu huruf. Ya harfu nida. Zaidu munada mufrad mabni ala dhamm. Itu i'rabnya. Mana terbentuklah huruf campur isim jadi kalam. Ya Zaid. Walaupun pada hakikatnya ia membawa makna ad'u Zaidan atau unadi Zaidan. Aku memanggil atau aku menyeru Zaid. Wal kalam yanqasimu ila amrin wa nahyin. Nahu qum wa la taq'ud. Wa khabar nahu ja'a Zaidun. Wa istikhbar wa huwa al-istifham. Nahu hal qama Zaidun fayuqalu na'am aw la. Al-kalam terbahagi kepada ayat perintah dan larangan. Seperti ayat berdirilah dan jangan duduk. Bila suruh berdiri itu makna larang duduk. Berdirilah maknanya jangan duduk. Ini ada satu kaedah fiqh. Al-amru bisyai' nahyun 'an dhiddihi. Al-amru bisyai'i nahyun 'an dhiddihi. Memerintahkan sesuatu, al-amru bisyai', arahan buat sesuatu, nahyun 'an dhiddihi maknanya dalam masa yang sama melarang sebaliknya. Contoh kita menyuruh dia berdiri, kita melarang dia duduk lah. Nahyun 'an dhiddihi. Kita kata kat dia berdiri, kita perintah dia berdiri, mengandungi makna larangan jangan duduk. Berdiri, maknanya jangan duduk. Kalau kita kata duduk, ijlis, uq'ud, duduk, maknanya jangan berdiri. Berdiri, jangan duduk. Duduk, jangan berdiri. Gitu. Bila budak kita bising, kita kata, uskut, diam. Maknanya jangan hinggap. Gitu. Memberi arahan mengandungi makna larangan. Bila Allah Ta'ala sebut wa qulu linnasi husna, bercakaplah dengan orang ramai dengan sopan santun, cakap budi bahasa yang baik. Maksudnya jangan cakap kasar, jangan biadab, jangan kurang ajar. Jadi sebalik. Ini yang panggil mafhum. Mantuk, apa yang dituturkan itu mantuk. Mafhum, kefahaman yang tersirat. Ini pun termasuk dalam usul fiqh memahami mafhum dan mantuk. Wa qulu linnasi husna, cakap dengan orang elok-elok. Mafhumnya apa? Jangan cakap tak elok. Cakap elok-elok, mana jangan cakap tak elok. Ini dia dah mula masuk. Yang ini penting ni. Yang ini penting dalam bab hukum. Kita yang tersurat kita faham, juga yang tersirat. Seperti ayat berdirilah. Apa makna berdirilah? Jangan duduk. Atau ayat pertanyaan dan soalan. Seperti ayat Zaid datang. Itu ayat apa? Pernyataan Zaid datang.
Soalan, adakah Zaid berdiri? Maka dijawab ya atau tidak. Dalam balaghah dia ada pecah kepada insya' dan khabar. Ada insya', ada khabar. Khabar, bila sesuatu percakapan orang, kita boleh kata betul, kita boleh kata bohong, kita boleh kata betul. Kalau insya' orang cakap, kita tak boleh kata betul, bohong. Itu insya'. Macam orang tanya, kamu nama apa? Kita tak boleh kata, betul. Kamu nama apa? Bohong, tak boleh. Itu. Jadi dipecahkan, ada yang khabar, ada yang insya'. Di dalam kitab ni dia panggil kalam terbahagi kepada khabar dan istikhbar. Kalau dalam balaghah dia panggil terbahagi kepada khabar dan insya'. Istikhbar tu insya' lah. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.